Dan cikgu nak ucap terima kasih juga dah atas penyertaan aktif awak semasa Cikgu Ruslina mengajar kelas tambahan tu. Baguslah sebab cikgu tengok nama tu pelajar-pelajar kita je duk jawab. Pelajar 5 Bina, pelajar 5 Ilham, pelajar 5 Syifa jarang. So jarang-jarang sekali ada kelas lain. Jadi baguslah, tahniah lah. Jadi cikgu harap awak teruskan macam tu. Jadi kalau awak banyak menjawab tu maknanya cikgu happy lah. Maknanya cikgu awak faham lah dengan apa yang cikgu ajar. Okay, jadi cikgu tengah nak share. Tak tahulah buat apa ni. Macam problem sikit ni. Sekejap Biasalah kalau Google Meet ni dia lain kadang-kadang lain, kadang-kadang yelah benda-benda kita tak jangka lah. Okay. Ali Abad nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu. Nampak dah, nampak besar betul tak? Ya. Okay. Sebenarnya banyaklah benda-benda baru lah sejak PDPR ni kan. Daripada tahun lepas lah. Maknanya mengajar secara sekejap cikgu nak bagi tahulah. Sebenarnya banyak juga cikgu belajar extension cara-cara nak mengajar guna ni guna tu. Tapi nak cakap kat awaknya macam itulah. Line semuanya bergantung kepada line. Kadang-kadang kita dah belajar dah cara nak buat macam ni, cara nak buat macam tu. Tapi bila nak present, dia masalah. Biasalah tu dah. Jadi kalau apa-apa berlaku, cikgu mana-mana pun bila dia nak buka tak boleh ke apa semua tu, tu masalah teknikal lah. Kita dah cuba dah, kita dah belajar dah. Tapi nak buat macam mana deh? Hari jadi tu dia tak jadi. Okay, so hari ni kita akan masuk tajuk yang terakhir. Okay, InsyaAllah lepas ni kita ada banyak masa untuk drilling dah. Okay. 13.2 Bioteknologi. Okay, so apakah bioteknologi ni? Bioteknologi ni kalau awak tengok datangnya daripada dua perkataan lah, iaitu biologi dan teknologi. Maknanya dalam kita nak aplikasikan teknologi-teknologi baru dalam bidang biologi. Okay, jadi biologi merupakan suatu bidang yang menggunakan teknologi atau kaedah untuk memanipulasikan organisma bagi tujuan menghasilkan atau mengubah suai hasil sesuatu produk biologi. Untuk pengetahuan awak, kita sekarang, kita lama dah dalam 5-6 tahun belakang dulu, kita dah mula dah. Dari segi bioteknologi ni sedang berkembang pesat. Okay, jadi bioteknologi ni ialah penggunaan teknologi atau kaedah-kaedah baru yang berkaitan dengan teknologi yang kita gunakan untuk memanipulasikan organisma. Maknanya kita nak gunalah haiwan, tumbuhan, manusia, kita nak manipulate. Maknanya kita nak gabungkan teknologi tu ke dalam organisma ni. Kita nak bantu organisma ni, haiwan, tumbuhan, manusia untuk menghasilkan atau mengubah suai hasil sesuatu produk biologi. Okay, lepas ni kita akan tengok. Okay, biologi bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil keluaran ternakan atau tanaman serta membangunkan penggunaan mikroorganisma bagi suatu tujuan yang khusus. Jadi awak nampak tak, kita nak guna teknologi, kita nak kita nak guna dalam ternakan haiwan supaya haiwan tu dapat menghasilkan susu banyak, menghasilkan daging banyak. Mungkin kita nak ekstra apa-apa yang berguna daripada haiwan tu. Itu dalam bidang ternakan. Kalau dalam bidang tanaman, kita nak guna untuk hasilkan tanaman yang tahan penyakit, tahan serangga dan sebagainya dah. Okey. Oleh sebab bioteknologi melibatkan pelbagai disiplin sains,
Maka setiap aktiviti yang melibatkan penggunaan organisma untuk sesuatu kepentingan telah dibezakan mengikut warna-warna tertentu. Bioteknologi ni banyak sangat kegunaannya. Jadi disebabkan banyak sangat kegunaannya, maka ia diwarnakan mengikut, ia diberi kod melalui warna. Kita nak kenal dia, dia beri melalui kod warna. Okay, contoh, dia ada bioteknologi hijau, bioteknologi putih, kuning dan biru. Okay, jom kita tengok deh. Okay. Kalau bioteknologi biru, itu ialah berkaitan dengan bioteknologi marine. Dia memang mengkaji ikan, terumbu karang dan sebagainya, nak ekstrak macam mana nak guna teknologi dalam marine. Kalau bioteknologi merah, berkaitan dengan perubatan dan kesihatan manusia. Menghasilkan ni ubat-ubat yang dijual tu, bidang bioteknologi lah tu, kaitan dia nak guna-guna teknologi, awak buat awak pakai braces tu, cara nak hasilkan braces yang macam-macam ni, itu semua tu bidang bioteknologi. Okey, industri berasaskan mikroorganisma, kita kaji yang ni dia ada kaitan dengan mikrobiologi ni. Jadi dia kaitan dengan mikroorganisma dan teknologi. Maknanya kita nak gunakan virus ke, kita nak gunakan bakteria ke untuk hasilkan sesuatu yang baru, suatu produk. Bidang bioteknologi berasaskan mikroorganisma, bioteknologi deh. Okey, seterusnya. Bioteknologi yang berkaitan dengan meningkatkan hasil pertanian. Bioteknologi berkaitan dengan alam sekitar. Bioteknologi gurun dan kawasan kering. Bioinformatik dan sains komputer. Ada juga kalau bioteknologi kod hitam, itu ialah berkaitan dengan perang biologi. Yang awak dah belajar tentang perang Vietnam tu kan. Perang biologi lah tu, dia guna bahan biologi untuk serang ke Vietnam tu. Okey, kemudian makanan dan pemakanan. Kemudian ada undang-undang etika dan falsafah. Jadi kalau awak tengok di sini banyak sangat pecahan kepada bioteknologi. Okey, dan sedikitlah untuk sesiapa yang berminat. Kalau berminat dengan bioteknologi, sebenarnya banyak universiti di Malaysia ni menawarkan bidang bioteknologi. So cuma cikgu nak tunjuk contoh-contoh. Yang ni anak murid cikgu di SMK Salor, dia dapat biologi A. Budak ni dapat A solid zaman tu zaman 2015 lah. Dia ambil, cikgu rasa tak silap dia dah buat master dah sekarang di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, bukan UITM UTM. Dia buat bidang bioteknologi, kalau tak silap cikgu, bidang bioteknologi, tak silap cikgu dia ambil berasaskan mikroorganisma, tak silap cikgu. Sebab setahun ni cikgu dah lost contact dah dengan dia, maybe dia dah sibuk bekerja ni. Okey, sambil belajar. Yang ni kawan cikgu sendiri, ni dia ambil USM, sampai dah buat PhD dah di overseas. Dia ambil bidang bioteknologi makanan dan pemakanan. Okey, makanan dan pemakanan. Sebelum ni dia bekerja dengan RTM, sekarang dia dah buat perusahaan sendiri, perusahaan makanan sendiri sebab dia ada bidang bioteknologi bahagian makanan. Kalau awak berminat Yang ni cikgu jumpa dalam Facebook, yang ni pelajar terbaik bidang bioteknologi makanan juga. Okey, pelajar terbaik USIM. Yang ni adik ipar cikgu, adik ipar cikgu 2 tahun lepas baru dia dapat PhD, sekarang bekerja dengan USM. Dia bidang bioteknologi perubatan dan kesihatan manusia. Okey, perubatan dan kesihatan manusia. Dia kaji ubat-ubat ni. Sekarang dia tengah buat yang berkaitan dengan braces ni. Okey, nak hasilkan braces yang orang kata tak guna besi ke apa macam tu lah. Okey, dan kemudian anak saudara cikgu sendiri ambil bidang bioteknologi berkaitan dengan alam sekitar di USM. Jadi kawan cikgu yang ni USM ni, kawan cikgu USM, adik ipar cikgu USM, anak saudara pun di USM. So kalau awak berminat, bolehlah. Yang ni kakak cikgu dah pensyarah di kejuruteraan polimer di USM juga. So kalau awak berminat, bolehlah awak survey. Okay, kalau awak berminat dengan biologi, berminat dengan teknologi, awak bolehlah sambung dalam bidang ni.
Sebab bidang ni sekarang sedang berkembang maju. Okay, now kita teruskan kepada tajuk seterusnya. Okay, yang ni tak payah buat lah. Yang ni tak payah buat. Cuba kita tengok sikit. Dia kata tujuan kita nak buat lawatan ke organisasi seperti FRIM, MOPEC, MARDI, MRB. So awak kena tahu kalau cikgu tak bincang pun sekurang-kurangnya bila orang sebut FRIM, okay, FRIM, MOPEC, MARDI, MRB, ini berkaitan dengan pertanian. Okay, sebab apa? Sebab dia kata sini berkaitan bioteknologi kuning. Cikgu takut bila orang sebut bioteknologi kuning awak pun pening. Kuning tu apa? Okay, jadi bioteknologi kuning ni digunakan dalam bidang pemakanan dan pengeluaran makanan yang berkaitan dengan pertanian. Okay, digunakan dalam bidang pemakanan dan pengeluaran makanan tetapi juga merujuk kepada cawangan bioteknologi yang digunakan untuk serangga. Maknanya bioteknologi kuning ni dia berkaitan dengan makanan, pemakanan khususnya dalam bidang pertanian. Okay, bila cikgu sebut FRIM, MOPEC, MARDI ni awak tahu, oh ni berkaitan dengan pertanian. Macam mana pertanian tu nak hasil makanan. Jelas Okay, kita pergi kepada aplikasi bioteknologi dalam kehidupan. Awak kata, mana cikgu, saya tak nampak pun bioteknologi ni dalam kehidupan. Kita guna bila? Okay, yang pertama sudah digunakan dalam terapi gen. Okey, apa dia terapi gen ni? Terapi gen digunakan untuk merawat atau mencegah sesuatu penyakit genetik. Okey, cikgu nak ingatkan awak balik. Penyakit genetik ni ada ubat tak? Cikgu nak tanya Siti Munirah. Munirah, sebab tadi pelajar cikgu yang dapat buat bioteknologi tu nama dia Wan Munirah. Okey, Siti Munirah. Boleh ubat tak kalau penyakit genetik ni? Munirah? Senyap dah. Syafiqah, boleh ubat tak kalau penyakit genetik ni? Faihanah. Faihanah ke, Najmah ke, Insyirah ke? Boleh ubat tak? Boleh diubati tak kalau penyakit genetik? Agak-agak lah. Tak boleh. Apa tak boleh? Sebab dia berkaitan dengan DNA dah. Okey, sebab dia berkaitan dengan DNA. Tak boleh diubati dah. Maknanya kita akan wariskan. Kita akan turunkan penyakit tu kepada warisan kita seterusnya. Macam yang cikgu bagi albino tu lah. Yang 4 beradik di Pasir Mas tu. Okey, jadi sekarang kita sudah ada terapi gen. Terapi gen ni digunakan untuk rawat atau cegah sesuatu penyakit genetik. Dalam terapi gen yang normal boleh disisipkan. Disisipkan tu maksudnya dimasukkan. Ambil gen normal, masukkan ke dalam gen pesakit untuk menggantikan gen yang abnormal. Awak faham tak? Maknanya kalau katakan contoh awak ada penyakit genetik, doktor akan ambil, saintis akan ambil gen orang yang normal, masukkan dalam gen awak untuk menggantikan gen yang cacat tadi. Tu maksud dia terapi gen. Maknanya kita akan ubatkan benda tu melalui gen juga. Sebab tu dipanggil terapi gen. Maknanya kita ubati dengan cara kita masukkan gen yang normal. Okey. Setakat ni antara penyakit yang sudah berjaya dirawat menggunakan kaedah terapi gen ialah cystic fibrosis, distrofi otot dan beberapa jenis kanser. Cystic fibrosis ni penyakit yang berlebihan, berpeluh tangan tu. Yang dia berpeluh-peluh tu. Tu cystic fibrosis. Okey, distrofi otot ni awak dah belajar masa tingkatan 4 iaitu penyakit kemerosotan otot. Daging-daging dia merosot. Tak ada daging kak. Okay, dia tak ada daging, dia daging ni otot lah ni, otot-otot kita. Dia tak ada, dia merosot. Otot dia jadi merosot dan dia tak boleh nak berdiri, nak berjalan. Pada umur 17 tahun dia akan mati, meninggal. Distrofi otot. Dan beberapa jenis kanser. Macam mana cara dia buat? Okey, sel yang ini ialah sel yang mempunyai gen yang cacat. Okey, ni cacat ni. Okey, tu gen yang cacat.
Okay, kemudian masukkan gen yang normal untuk menggantikan gen yang abnormal menggunakan virus. Nampak tak kita aplikasi virus tu? Kita gunakan, kita masukkan gen yang normal dalam virus dan kita masukkan virus dalam gen tu. Okay, jadi masukkan gen yang normal untuk gantikan gen yang cacat, tetapi kita masukkan gunakan melalui virus. Dan sel akan berfungsi secara normal. Nampak Okey, jadi kita tengok sikit lintasan sejarah ni. Rawatan yang menggunakan terapi gen yang pertama berjaya dilakukan adalah pada tahun 1990. Iaitu Ashanti Di Silva merupakan pesakit pertama menerima rawatan terapi gen bagi mengubati penyakit ADASCID, iaitu sejenis penyakit yang mengganggu sistem imunisasi badan. Ni awak boleh google lah, boleh tengok lah siapa Ashanti Di Silva ni. Dia merupakan pesakit pertama lah yang menerima rawatan terapi gen. Okey, siapa tu? Tolong mute awak punya audio tu. Okey. Ni antara penyakit-penyakit yang sedang dikaji sekarang. Dia sedang kaji bagaimana nak tolong penyakit Huntington. Penyakit Huntington ni apa? Penyakit ni disebabkan oleh mutasi gen tunggal menyebabkan sel otak mati, perubahan kelakuan dan hilang keupayaan mental. Salah seorang yang ada penyakit Huntington ni ialah Stephen Hawking. Stephen Hawking dah meninggal 2018, tak silap cikgu. Dia adalah pakar fizik yang sangat terkemuka mengemukakan pelbagai teori-teori fizik, bekerja di Universiti Cambridge. Okey, jadi beliau adalah salah seorang lah yang ada ALS, iaitu penyakit Huntington. Jadi saintis sedang mengkaji lagi bagaimana nak guna terapi gen ni untuk bantu pesakit yang ada penyakit Huntington. Kemudian yang ni yang cikgu kata tadi, fibrosis cystic. Okey, fibrosis cystic yang cikgu kata tangan berpeluh-peluh tu. Okey, jadi fibrosis cystic adalah tidak adanya suatu jenis protein pada membran plasma yang membantu transport ion klorida sehingga konsentrasi klorida di luar sel lebih tinggi. Yang ni awak tak perlu tahulah, cuma cikgu nak beritahu apa penyakit fibrosis cystic ni ialah penderita menghasilkan lendir di sel-sel tertentu. Maknanya dia akan menghasilkan lendir yang berlebihan, berpeluh berlebihan, menghasilkan lendir di dalam paru-paru, jadi paru-paru berair dan sebagainya. Okey? Okey, itu yang pertama dalam bidang terapi gen. Okey, yang kedua dalam pemprofilan DNA. Okey, pemprofilan DNA ialah teknik forensik yang digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan DNA mereka. Kalau awak tengok cerita CSI, awak boleh tengok banyaknya perkembangan dalam bidang forensik. Dulu dia guna cap jari je. Sekarang kita dah ada pemprofilan DNA dan macam-macam dah berkembang. Hal ini dikatakan demikian kerana DNA adalah unik bagi setiap orang kecuali kembar seiras. Set DNA manusia adalah berbeza daripada DNA haiwan. Dengan menggunakan sampel DNA yang diekstrak daripada darah, air mani atau kulit, seseorang individu itu dapat dikenal pasti. Okey, jadi sebab tu kalau awak tengok dalam bidang forensik, kalau dia dapat darah je, dia dapat sel-sel, cebisan sel ke, dia dapat air mani ke apa ke, cecair je daripada badan awak, dia dapatlah DNA. Okey. Rajah 13.5 menunjukkan beberapa kegunaan dalam pemprofilan DNA. Okey, jadi bidang pemprofilan DNA ni, teknik pemprofilan DNA ni digunakan sepenuhnya dalam forensik. Iaitu yang pertama digunakan untuk mengenal pasti penjenayah. Yang kedua, menyelesaikan pertikaian identiti ibu bapa sebenar. Kalau ada ibu bapa tak mengaku anak ke, anak tak mengaku ayah ke, dia boleh guna pemprofilan DNA ni untuk kenal pasti sama ke DNA dia. Yang ketiga, boleh digunakan untuk mengesan penyakit-penyakit genetik. Dan yang keempat, menguji keserasian penderma organ dengan penerima. Sebab kalau nak derma organ, dia kena tengok dulu sesuai ke tak. Okey?
Okay, kita tengok sikit dari segi undang-undang. Kenapa cikgu berminat ni? Sebab cita-cita cikgu dulu masa cikgu di universiti, tapi cikgu tak ada rezeki lah, memang tak dapat. Cikgu minta bidang forensik. Cikgu isi nombor 1 forensik. Tapi sebab keluarga tak bagi, tukar jadi cikgu. Dan nak bagi tahu juga ni supaya awak semangat ni. Salah seorang anak murid cikgu, perempuan, dia jenis pendiam, dah kerja dah sekarang dengan polis, dia ambil bidang forensik di USM. Okay? So kita cuba tengok apakah itu profil DNA dalam undang-undang. Okay, profil DNA dapat dijadikan bukti yang kukuh dalam sesuatu kes jenayah jika bahan sampel diambil dan diuruskan dengan betul dan jujur. Saintis forensik menguji sampel dan menganalisis data dengan cermat dan telus. Keputusan ujian diinterpretasi dengan tepat dan juri dan hakim mendapat laporan yang tepat. Nampak tak betapa pentingnya forensik ni? Sebab kita nak bantu orang yang teraniaya, orang yang untuk membantu keluarga mangsa supaya mendapat keadilan yang sepenuhnya. So semua ni bergantung di tangan forensik. Okey, proses pemprofilan DNA telah dicipta oleh Sir Alec Jeffreys, ni tuannya. Beliau telah dianugerahi pingat Copley atas pencapaian beliau. Okey, nampak tak banyak pemprofilan DNA ni membantu menyelesaikan banyak perkara dah. Okey, macam mana cara dia buat? Okey, sampel darah atau air mani atau kulit diambil daripada tempat kejadian. So awak faham dah bila berlaku sesuatu perkara, kita tak boleh nak masuk tempat tu. Sebab tu polis dia bagi suruh kosongkan. Sebab apa? Forensik akan sampai dulu. Okay, forensik akan pergi dulu sebab dia nak ambil sampel darah, air, mani dan kulit. Okay, kemudian DNA dibawa balik ke makmal dan diekstrak daripada sampel. Okay, daripada sampel air mani ke darah ke, dia akan ambil keluar DNA. Cikgu rasa cikgu pernah tunjuk DNA cikgu yang ada dalam bekas cikgu. Okay, yang tu cikgu buat program dengan USM tu, ada DNA. Nanti cikgu tunjuk bila bersemuka dah. Okay, enzim pembatasan memotong DNA kepada fragmen DNA yang berlainan saiz. Dia akan potong. Adalah cara dia ada alat dia akan potong DNA ni menjadi pecahan macam ni. Kita akan nampak pecahan-pecahan dia macam ni. Okay, kemudian sampel yang kini mengandungi fragmen DNA yang berlainan saiz dipisahkan melalui electrophoresis gel. Dia ada alat dia di makmal, dia panggil electrophoresis gel. Nanti dia akan pisahkan fragmen DNA tu mengikut saiz. So dia akan nampak macam ni lah, kita akan dapat hasil dia macam ni nanti. Okay. Fragmen DNA yang berlainan saiz dipindahkan daripada gel ke membran nilon. Prop radioaktif ditambah kepada membran nilon, filem X-ray kemudiannya diletakkan di atas membran nilon dan filem X-ray diproses dan kedudukan jalur DNA yang membentuk profil DNA akan dihasilkan. Nanti dia akan keluar macam ni, sebiji-sebiji macam ni, dan kita akan letaklah beberapa DNA tu. Kita akan tengok untuk suai padan. Mana yang sama. Okey? Kalau awak tengok cerita CSI, pelajar yang suka tengok CSI, dia memang biasa tengok benda ni. Dalam CSI selalu ada. Okey. Sekejap Okey, kita tengok bijak fikir. Berdasarkan profil DNA di bawah, dapatkah anda tentukan siapakah bapa kandung anak tersebut? Okey, cikgu bagi masa 5 minit lah. Cikgu akan panggil nama, awak tolong cari. Bapa 1 ke bapa 2 yang menjadi bapa kepada anak. Okey, 5 minit. Cikgu, saya nak tengok lagu mana? Awak cuba suai padan. Mana yang lebih banyak yang boleh disuai padan dengan anak tu, maknanya anak dia lah tu. Okey, 5 minit Cikgu akan panggil nama untuk wakil setiap kelas dah. Cikgu, saya nak tengok suai padan tu. Awak tengok garis tu. Garis tu mana yang banyak yang boleh disesuaikan dengan anak dia tu. Mana yang banyak masuk dengan anak dia.
Okey, cikgu nak tanya wakil daripada 5 bina. Dia Ulhaq. Saya rasa bapa satu. Bapa satu. Okey, thank you. Kita tanya 5 Syifa. Cikgu nak panggil siapa yang cikgu tak panggil? Jarang-jarang panggil. Damia Batrisha. Bapa satu. Bapa satu. Okey, 5 Ilham. Kita nak panggil Azuha Nadira. Azuha. Azuha. Biasa Ain Yasmin hak suka jawab kan? Okey, Ain Yasmin. Agak-agak. 5 Ilham. Ain Yasmin ada? Izzati lah, Izzati. Tak apa, jawapan salah. Cikgu tak pernah marah. Bapa satu. Bapa satu. Okey. Sekarang cikgu nak tanya pendapat pula. Kita nak panggil siapa? Okey, kita panggil Najma lah. Najma, kenapa kebanyakan tu jawab bapa satu? Sebab lain dia tu sama. Ya, banyak yang sama. Berapa kira? Ada berapa? Lima ego, ne. 6 Okey, itulah cara dia. Dia akan letakkanlah sama macam pembunuh. Dia akan letak berapa yang suspek pembunuh dengan DNA yang orang yang mati tu. Okey, so dia akan letak dan dia akan tengok. Jadi yang banyak persamaan tu, itulah pembunuhnya. Okey, jelas Okey. Okey, kemudian cuba kita tengok. Yang ni dia guna cap jari DNA. Profil DNA juga tapi dia guna cap jari DNA. Okey, cap jari. Bukan cap jari yang awak buat tu itu cap jari biasa. Yang ni cap jari DNA. Okey, nombor 1, sifat kimia DNA pada setiap orang adalah sama. Memanglah sifat kimia DNA sama tapi susunan pasangan base tu adalah berbeza. Okey, susunan pasangan base kita adalah berbeza. Corak jalur DNA yang berulang-ulang dalam kromosom membolehkan saintis menggunakan sedikit sahaja dari bahagian kromosom untuk mendapatkan jalur DNA setiap orang. Dia tak perlu banyak pun DNA, dia nak sikit je. Daripada sikit tu, dia akan dapat jalur macam tadi. Okay. Corak jalur ini sangat unik. Seperti cap jari yang berbeza, bagi setiap orang dan saintis dapat guna jalur ini untuk menentukan pertalian dalam sesuatu keluarga. Okay. Jadi kaedah ni kita dah tengok tadilah, berguna untuk kesan penjenayah, kita dapat identiti seseorang penjenayah. Profil DNA memberikan bukti tepat untuk mengesan kesahihan pertalian antara ibu bapa dan anak dan mengenal pasti penyakit pewarisan semasa ibu mengandung bayi baru lahir. Okey? Ni contoh. Yang ni awak belajar biasa, yang ni cap jari biasa. Kita dah ada yang advance lagi. Cap jari DNA. Yang ni yang cikgu kata tadi. Yang ni cikgu kata tadi. Dia masukkan dalam yang ni yang dah dia masukkan dalam electrophoresis gel. So nampak tak? Dia dapat macam ni. Macam filem. Macam filem. So dia akan tengok bawah x-ray, dapatlah macam ni. Beberapa jalur macam ni. Kalau cap jari biasa, kita cuma boleh kesan macam ni je. Contoh perbandingan cap jari penjenayah. Ni cap jari tempat kejadian. Okay, cap jari ni. Dia akan tengok perbezaan jalur ni. Okey. Ni cap jari biasa. Dapat? Yang ni cap jari DNA. Kita memang dapat jalur DNA. Sekejap je. Bila dapat dah benda macam ni, dapat cari penjenayah tu. Okey. Yang ni kita dah buat tadi Okey, so kita tak perlu bincang lah. Pandai dah tu awak boleh jadi forensik lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Okey, penggunaan baka kapas tebal yang bertoleransi kepada ulat perosak kapas, contohnya kapas B tambah. Di ladang-ladang kapas telah mengurangkan penggunaan racun perosak. Penggunaan baka kapas tebal, dia ambil baka pokok yang boleh menghasilkan kapas banyak dan tebal yang memang tahan kepada ulat perosak kapas. Sekarang dia sudah aplikasikan kepada semua ladang kapas dah.
Jadi dia akan hasil lah macam ni. Nampak? Kapas-kapas dia tebal berbanding kapas biasa. Okey, tanaman B+ disuntik dengan gen daripada Bacillus thuringiensis, iaitu sejenis bakteria tanah yang dapat mengeluarkan bahan racun. Langkah ini dapat menjimatkan kos racun makhluk perosak dan meningkatkan pengeluaran kapas. Maksudnya dia ni ambil gen daripada bakteria yang duduk dalam tanah dan dia ambil genetik kapas tebal, suntik dalam bakteria. So bakteria tu mengeluarkan bahan racun yang boleh membantu pokok kapas bertoleransi terhadap serangga perosak. Okay, so cuba kita tengok cara dia. Gen yang menghasilkan toksin B+ daripada bakteria Bacillus thuringiensis dimasukkan ke dalam genom tumbuhan. Apa dia gen ni? Gen daripada bakteria masukkan dalam pokok. Dia ambil cocok gen daripada bakteria tu sisip masuk dalam pokok. Serangga perosak akan makan tumbuhan yang telah disuntik tadi, lalu mengeluarkan toksin B+. Faris. Okay. Toksin akan mengganggu sistem pencernaan serangga perosak dan menyebabkan serangga perosak tu mati. Maksudnya bila serangga tu makan pokok tu, serangga tu sendiri akan mengeluarkan racun dalam badan dia dan dia mati. Okey, tu ayatnya perkembangan dalam bidang bioteknologi. Dia manipulate benda tu, tak payah guna racun, dia manipulate serangga tu sendiri, dia manipulate bahan tu sendiri daripada tumbuhan masuk dalam bakteria, okey, kemudian masuk dalam genom tumbuhan. Jelas Okey, kemudian dalam pembersihan tumpahan minyak, kita panggil bioremediasi. Awak ingat tak fotoremediasi? So yang ni bioremediasi. Remediasi ni maksudnya remediate, dia nak ubat, dia nak rawat. Okay, jadi bioremediasi merupakan satu kaedah untuk membersihkan bahan cemar dengan menggunakan bakteria. Kaedah ini berkesan untuk merawat pencemaran minyak akibat tumpahan minyak di lautan. Untuk pengetahuan awak, tumpahan minyak ni boleh dikatakan tiap-tiap hari ada. Okay. Sebab apa? Sebab kapal biasanya bila dia buang minyak berlebihan pun dia buang dalam laut. Kalau berlaku perlanggaran pun minyak masuk dalam laut juga. Okay, jadi kebanyakan molekul di dalam minyak mentah petroleum dan produk petroleum yang ditulinkan dapat diurai secara biologi dengan menggunakan bakteria. Sebagai contoh, Alcanivorex borcomensis, iaitu sejenis bakteria yang bergantung kepada minyak untuk mendapatkan tenaga. Ini gambar bakterianya. Jadi dia ni sangat-sangat bergantung kepada minyak tu untuk mendapatkan tenaga. Jadi kita pun guna bakteria tu baliklah. Jadi bakteria tu telah digunakan dengan meluas untuk merawat tumpahan minyak. Maknanya kita sembuh dia, kita masukkan dia dalam tempat pencemaran. Jadi dia ni perlukan minyak untuk tenaga. Jadi dia akan ambil lah minyak tu untuk diuraikan menjadi tenaga kepada bakteria tu. Okey dah. Boleh cikgu harap awak tak ada apa-apa masalah lah. Okey, so ini ialah contoh-contoh yang sudah yang sudah ada di Malaysia. Okey, contohnya ialah kegunaan kita gabung kejuruteraan genetik dengan bioteknologi untuk membersihkan tumpahan minyak secara bioremediasi. Yang Malaysia menguraikan tumpahan minyak, pencemaran karbon dan juga bahan toksik. Contoh penggunaan bakteria yang telah diubah suai secara genetik berupaya menguraikan minyak kepada molekul kecil yang tidak mencemarkan alam sekitar. Maknanya bila bakteria tu dah urai, dia akan jadi bahan yang tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kemudian Okey, kemudian yang ni yang dah biasalah, plastik yang terbiodegradasi. Maknanya yang ni yang sudah ada lama dah. Kalau awak tengok plastik Tesco, awak beli kan, awak pakai plastik tu, duduk dalam sebulan ke tak silap cikgu, dia akan pecah sendiri, dia akan terurai sendiri.
Awak kata plastik ni tak tahan lama. Ya dah tu, betul lah tu, dia terurai sendiri. Dia terbiodegradasi. Okay, kemudian yang ni yang last. Kepentingan bioteknologi dalam kehidupan. Bidang bioteknologi telah berkembang pesat di Malaysia. Bidang ini memberikan sumbangan dalam kehidupan manusia, terutama di negara-negara yang sedang membangun dan negara-negara maju. Yang ni ialah Dolly. Dolly adalah pengklonan, tapi pengklonan haiwan setakat ni belum berjaya. Yang berjaya pengklonan tumbuhan, kultur tisu. Okay, bioteknologi sering dikaitkan dengan pertanian, perindustrian, pemakanan, perubatan dan seumpamanya. Perkembangan pesat telah memberi banyak kegunaan. So kita tengok, yang ni cikgu saya kena hafal ke? Yes, yang ni awak kena hafalnya. Yang ni biasanya masuk dalam esei. Okay, kita tengok yang pertama. Dalam bidang pertanian, baka ternakan dan tanaman terbaik dapat dihasilkan. Awak ingat macam ni je. Apa kegunaan teknologi ni? Semuanya untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi kalau tanaman, nak hasil tanaman yang terbaik. Kalau dalam ternakan, untuk hasilkan baka yang terbaik. Banyak susu, banyak daging. Okay, kaedah kultur tisu dan teknik pengklonan mempercepatkan pembiakan tanaman. Dapat menghasilkan baka padi yang mengeluarkan hasil yang banyak dan cepat matang. Pengklonan haiwan membolehkan pembiakan secara besar-besaran dan mempunyai daya tahan penyakit. Penggunaan hormon membolehkan haiwan cepat membesar dan matang. Dan kali kalau biasanya Kelantan, tiap-tiap tahun dia akan buat expo bioteknologi. So awak ambil lah peluang tu untuk pergi tengok. Banyaklah dia akan tunjuklah contoh-contoh padi yang setiap tahun dikaji, dia akan keluarkan baka padi yang lebih baik. Okay, macam-macam lah. Okay, dari segi perubatan, genetik seseorang dapat diubah suaikan, mengurangkan risiko penyakit mental, mengelakkan penyakit yang tertentu seperti kanser dan penyakit pewarisan. Genetik manusia kerdil dapat melahirkan manusia normal, membantu ibu-ibu yang suka hamil untuk memperoleh zuriat. Okay, dari segi forensik, dapat mengenal pasti penjenayah melalui tisu dan bendalih badan seperti darah, air mani, kulit dan folikel rambut. Dari segi alam sekitar, mikrob mampu mempercepat perebutan bahan buangan manusia. Mikrob juga mampu menguraikan najis sepenuhnya. Pencemaran dapat dikurangkan dan manusia serta alam sekitar terpelihara. Awak jangan nampak bila sebut bidang bioteknologi, awak kerja di hospital. Tak semestinya. Awak boleh bekerja di kilang buat makanan. Awak boleh kerja di jabatan alam sekitar. Sebab apa ni? Sebab awak nak kaji ni penggunaan mikroorganisma dalam kumbahan. Semua tu melibatkan bidang bioteknologi. Dalam pertanian pun nak guna bioteknologi. Okay. Okay, kita pergi yang last. Yang ni. Okay, bagaimanakah DNA seseorang individu yang mempunyai penyakit genetik dapat diubah? Okay, kalau berkaitan dengan penyakit genetik, tak ada kaedah lain dah. Kaedah terapi gen. Iaitu gen-gen yang rosak kita buang dan kita ganti dengan gen normal. Berikan dua kaedah bioteknologi yang ni awak salin daripada jadual tadi. Jadual mana cikgu? Jadual muka surat 289. Okay, yang ni yang kita nak bincang. Okay, tugasan satu yang ni awak kena salin. Lepas cikgu bincang nanti, awak salin dalam nota. Okay. Pekebun di Kagawa, Jepun. Yang ni sebenarnya lama dah, banyak tahun dah. Telah menghasilkan tembikai berbentuk segi empat. Ini dilakukan pada peringkat awal perkembangan buah. Dia buat di awal-awal lagi. Cadangkan bagaimana tembikai berbentuk segi empat dihasilkan. Cikgu nak dengar pengetahuan awak lah. Mungkin sebelum ni awak dah tengok dalam Facebook, awak dah tengok dalam YouTube. Cadangkan bagaimana kita nak hasilkan tembikai berbentuk segi empat. Okay, cikgu nak dengar jawapan Intan Nur Nadia. Tak apa, jawapan salah cikgu tak kisah. Cikgu nak dengar awak punya pandangan tu. Awak punya idea tu. Macam mana kita nak hasilkan juga tembikai berbentuk segi empat. Cepat awak jawab, cepat habis kelas. Dia tanya biji tembikai tu dalam bekas betul pak.
Untuk segi part. Pernah tengok ke? Pernah juga. Pernah serah deh. Okey, cikgu nak cerita deh. Yang ni soalan ni sebenarnya dia naik tahun 2014 tak silap cikgu. Kebetulan beberapa bulan sebelum tu cikgu share video ni dengan pelajar. Tengah-tengah cikgu mengajar tajuk ni, cikgu tunjuklah tengok dekat Jepun ni. Tak sangka tahun tu juga keluar soalan struktur yang ni. So pelajar boleh jawab lah. Okay, jadi betul lah yang Nadia cakap tadi. Cadangkan bagaimana kita nak hasilkan tembikai berbentuk segi empat. Yang pertama, mesti letakkan biji tu di dalam bekas segi empat atau kotak kaca atau plastik. Letak dalam bekas segi empat. Okey, dan syarat dia yang kedua, kena guna bekas segi empat tadi yang luksina. Soalan cikgu, kenapa kena luksina? Sebab nak cahaya masuk. Kan dia nak buat fotosintesis nanti kan. So untuk membenarkan cahaya sampai ke semua bahagian. Jadi dia akan membesar dalam bekas empat segi tu. Lama kelamaan bekas itu akan memberi bentuk segi empat kepada buah. Maknanya dia akan membesar dalam bekas. Dan dia tak boleh nak macam mana dia akan besar dalam bentuk empat segi lah. Dan kalau kita tengok di China, di mana-mana itu, dia letakkan dalam bekas Doraemon, keluar bentuk Doraemon. Kalau dia letak dalam bekas silinder, keluar pun bentuk silinder. Awak boleh Google, awak boleh tengok dalam YouTube. Banyak sekarang yang terbaru. Okay, nanti salin soalan dengan jawapannya. Awak tengok simple je tapi ada pelajar yang tak boleh jawab pun soalan ni. Okay, seterusnya. Ni yang cikgu kata tadi. Bentuk segi empat. Nampak ni bekas ni. Sejak kecil lagi dia letak dalam bekas empat segi ni. So yang keluar macam ni lah. Okay, soalan yang kedua. Berdasarkan rajah, beri dua kebaikan menghasilkan tembikai berbentuk segi empat. Okay, Halili Akilah. Apa kebaikan kita menghasilkan buah tembikai bentuk segi empat ni? Bagi satu pun cukup dah. Nanti cikgu tanya orang lain. Halili. Amira ada Amira? Ada cikgu. Apa kebaikan dia? Senang untuk dipotong cikgu. Senang untuk potong dia? Senang nak makan. Okey, kita tanya lagi. Nurul Syamimi, Muhammad Nazri. Dalam reaction ni soalan SPM ni awak. Alia Farhana ada Alia Farhana? Alia? Ada. Apa kebaikan dia? Tadi kawan awak kata senang untuk dimakan, senang nak potong. Lagi? Mudah untuk transport kot. Mudah untuk transport dia, tak tergolek-golek Okey. Nasuha? Cikgu, pemasaran yang menarik. Oh, pemasaran yang menarik. Maknanya kalau awak cikgu letak bulat dengan empat segi, awak akan beli empat segi lah ni. Oh lah. Okay, very good. Cikgu nak dengar jawapan ya. Okay, ya. Untuk disimpan. Mudah simpan. Apa awak nak mudah simpan? Sebab kan kalau bulat kan golek-golek. Kalau golek mudah nak simpan. Lagi banyak isi. Banyak isi. Apa kalau bulat? Tahu. Takut bulatnya sikit. Okay. Nak bagi tahu awak ni soalan SPM, soalan kebat. Sebila dia kebat, dia boleh terima apa sahaja jawapan awak. Cuba tengok. Betul lah kawan awak kata tadi, lebih mudah dilonggok, lebih mudah dibungkus, tidak bergolek. Betul? Dapat satu markah. Lebih mudah diangkut, jawapan Alia tadi, mudah untuk transport. Betul? Kita nak hantar kita nak urus. Bila kita simpan, kita nak hantar, dia tak bergolek, mudah untuk ditransport. Okay? Boleh dimuatkan dalam ruang yang kecil dengan mudah, jimat ruang pun betul. Lagi kawan awak kata tadi, antara bulat dengan empat segi, saya mesti beli yang empat segi sebab dia menarik variasi baru. Okey, pemasaran yang menarik. Betul lah. Pemasaran yang menarik, orang tak hasilkan lagi, awak dah hasilkan dah. Okey, dan lagi awak kata senang makan. Betul, senang untuk dihidang dan dipotong. So apa-apa sahaja, awak jangan takut. Beri apa sahaja, asalkan logik dapat diterima jawapan awak. Jadi setakat ni dulu daripada cikgu. Nanti cikgu snap, cikgu hantar. Dua tugasan tadi awak salin je. Okay, ada apa-apa nak tanya?
Ada apa-apa nak tanya? Cikgu, ada, Untuk, yes. ada keburukan ke kalau kita buat gitu dekat water matter tu? Tak ada keburukan. Dia kecuali kalau kita tak melibatkan gen, kita cuma luaran dia je, tak ada masalah. Kecuali kalau gen tu, contoh katakan awak ambil gen apa-apa, awak sisik masuk dalam tomato tu, dia macam ni lah. Kesan jangka lama tu yang kita tak tahu. Tu keburukan dia. Okay, ada lagi nak tanya? Pineapple hot baby tu ke? Yes, contoh macam pineapple kan, yang baby tu kan, orang kata tak bagus makan kan. Sebab dia dah melibatkan benda dalaman dah. Sebab kalau benda luaran tak ada masalah. Kalau yang dalaman ni kita takut kesan jangka panjang. Okay? Okay, so okay. So kalau tak ada apa-apa, kita akan buat revision esok ialah cikgu ada game. Jadi sebelum game tu cikgu kena ajar dulu. Jadi esok cikgu kena buat revision kita nitrogen. Awak boleh baca muka surat 159. Cikgu takut-takut soalan tu jugalah yang akan naik dalam test awak. Okay. 159 buku teks. Awak boleh baca terlebih dahulu. Cikgu pun akan ajar dulu cara yang mudah untuk awak faham. And then ada game. Nanti selepas aktiviti tu kita ada game sikit. Okay. So kalau tak ada apa-apa, tugasan awak lah awak salin je lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Habis je lah. Habis je. Kita akan buat revision dah. Sadaqallahul azim. Habis dah buat. Cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Ya. Ya, siapa nak kecek ni? Tuan Cikgu masuk Fatih cikgu dah. lagi. Tuan Apa? Siti Aisyah Zahra masuk. Kejap. Tuan Siti Aisyah Zahra masuk. Okey lagi? Tuan Siti Aisyah Zahra masuk. Beres? Tanda dah? Nurul Fatih Syafiqah. Okay, beres? Okey. Okey.